Latihan dah hari tu semua. Boleh faham dah sikit. Jadi hari ni kita nak belajar ayat banyak sikit kita hari ni bermula dengan ulangan daripada a'udzubillah dulu. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita pertama kena buat apa dulu? Ni kita kena penggal dulu ayat ni kita cuba penggalkan ayat ni. Tahu penggal ni? Penggal ni maksudnya potong-potong dia satu-satu. Okey. Ni Ustaz tanya soalan, tanya antum cuba ni lah. Baik. Pertama kalimah apa? A'udzu. Okey. Dua? Billahi Ketiga? Allahi. Sebut penuh Allahi. Kedua? Keempat min Dia sebenarnya min. Tapi bila nak baca dia kena buka nun tu minasyaitan kan. Dia nak sambung Jadi bila kita penggalkan kalimah, jadi kita sebut kalimah asal dia satu-satu balik. Kalau kita baca, kita sambungkan bunyi dia untuk wasal kan. Sambung ke ni. Bila dia penggalkan, kita baca dia balik satu. Jadi bunyi dia apa? Min. Min. Kemudian syaitan ni ke asyaitan ni? Asyaitan ni. Dan kemudian seterusnya ar-rajim ke ar-rajimi Jim ni. Ar-rajimi. Baik, baik. Boleh terjemah seorang-seorang? Saya nak tanya siapa dulu? Kamarul nak? Okey, silakan Kamarul. Baca dulu. A'udzubillah. Baik. Pada Allah daripada syaitan yang direjam. Ahsanta, masya-Allah. Seterusnya Ammar. Baca dulu ayat ni. Baik, terjemahkan. Aku berlindung dari B. Ni dari ni. Kepada Allah ya. daripada Syaitan yang direjam. Okey, yang direjam. Taib. Ahsanta. Mustafa. Baca dulu. Baik, cuba terjemahkan. Daripada Baik, ahsanta. Hazim ke Haziq Hazif Okey. Baca dulu. Baik, terjemahkan. Baik, daripada syaitan yang direjam. Ahsanta. Seterusnya Husin. Baca. Baik, terjemahkan. Baik, ahsanta. Baik. Jadi ingat kita dah belajar kaedah. Di sini ada kaedah berapa? Dalam ayat ni ada kaedah ke berapa? Kaedah? Apa kaedah satu sebutkan? A'udzu. Baik, ni kaedah satu. Macam mana antum tahu ni kaedah satu? Apa tanda dia? Apa tanda dia kaedah satu? Ya. Jadi pertama ada apa? Hamzah di awal kalimah. Bagus. Okey, ahsan tu. Huruf air berbaris dhammah. Itu tanda dia. Dan terjemahan dia ada kalimah apa? Ada perkataan apa? Aku. Boleh faham dah? Baik, ingat betul-betul lah kaedah satu. Okey. Sekarang ni kita nak masuk ayat yang kedua. Okey. Jadi ni sebenarnya bukan ayat kedua lah. Ni ayat pertama surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Kita ambil pendapat yang mengatakan ni ayat pertama. Surah Fatihah ni dia ada berapa ayat? Berapa ayat? 7. Allah sebut dalam Quran. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Quran. Wal Quranil azim.
Dan kami benar-benar telah berikan engkau wahai Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi dalam Quran, kita buka Quran mula-mula sekali surah apa dulu? Al-Fatihah. Nama pun Fatihah, maksudnya pembukaan. Dan Allah kata Allah telah beri kepada Nabi kita ni Muhammad satu perkara yang besar, surah yang teragung, iaitu Allah sebut 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi dalam kita baca Quran, mula-mula itu sebenarnya itulah intipati Quran. Itulah maksud yang Quran nak. Surah Fatihah lah, iaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi surah Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Kenapa disebut masa ni berulang-ulang? Ada Quran tak? Tak apalah, hari ni tak payah buka Quran dulu. Kenapa masa ni tu maksudnya berulang-ulang? Kenapa disebut Quran tu 7 ayat tu yang Allah beri tu dia berulang-ulang? Rasanya sebab apa? Sebab kita kena ulang baca setiap kali solat. Betul tak? Setiap kali solat wajib baca surah apa? Fatihah. Surah lain wajib tak? Tak. Kalau tak baca surah Fatihah, sah tak solat? Tak. Dalam hadis Rasulullah, solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah makna solat tu tak sah solat bagi orang yang tak baca surah Fatihah. Jadi Allah telah berikan kita ni umat Islam 7 ayat yang berulang-ulang. Kemudian ditambah dengan wal Quranal Azim. Jadi apa yang dicerita dalam Fatihah tu, kan? Itu ringkas kepada Quran. Nak tahu apa yang Allah nak kepada kita, bacalah surah Fatihah tu pada asas. Tetapi macam mana cara dia lebih dalam, apa maksud yang lain, semuanya surah-surah dalam Quran yang lain tu semua cuba terangkan dalam surah Fatihah. Jadi surah-surah yang kita baca lepas surah Fatihah sampai surah An-Nas tu, daripada surah apa? Lepas surah Fatihah surah apa? Al-Baqarah. Yang terakhir surah apa? An-Nas. Jadi daripada surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas itu sebenarnya adalah menerangkan lagi apakah makna surah Fatihah. Faham? Daripada surah Al-Baqarah surah nombor 2 kan, sampai surah 114 itu menerangkan semua isi kandungan surah yang pertama, iaitu surah Fatihah. Faham? Jadi sebab itu senang, yang mudah kita ini, kalau kita faham surah Fatihah, maknanya sebenarnya kita dah dapat banyak kefahaman tentang apa? Seluruh Quran. Siapa yang faham tafsir surah Fatihah, kata ulama Al-Hasan Al-Basri, kata samalah macam ni, sebenarnya dia sudah memahami apa? Seluruh Quran tersebut. Itulah untungnya kita ni. Ni ringkasan kepada Quran. Sebab tu kita mula-mula dengan terjemah. Nanti kita akan tadabbur surah ni sikit-sikit. Okey. Baik, hari ni kita terjemah lagi. Okey, tengok ni, cuba baca kalimah ni sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, okey. Ada berapa kalimah dalam ni rasa-rasa? Amar? 4. Kamarul? 4. Berapa? 4. Mustafa? 4. Oh, semuanya sependapat. Tak ada khilaf. Jadi semuanya jumhur berpendapat 4. Jadi ustaz kata 5. Siapa yang betul? Ustaz seorang ke atau antum yang ramai? Okey. Jadi kita tengok. Pertama, penggalan pertama apa? B. Ini 1. Kedua, Ismi. 2. Okey. Jadi nampak ni. Ni bukan kira 1, ni kira 2. Awak sebelum ni kita ingat Bismi sekali kan? Tak. B 1, Ismi 1. Ni macam mana cara nak sebut bila dia dah tak ada ni? Ismi ke? Ismi ke macam mana? Jadi kita kena, Ismi nak sebut, dia kena letak alif depan hamzah wasal ni. Sebab ni sukun. Jadi bunyi dia apa? Ismi. Macam tu. Ni tak ada alif. Tapi bila dia sendiri nanti dia keluarkan, sebenarnya dia ada alif. Alif ni hilang bila apa? Ba ni bersambung dengan sin tu. Okey? Jadi tak payah sebut alif tu dah. Jadi asal bunyi ni macam ni lah. Jadi bila kita penggal, kita kena bunyikan satu-satu. Betul? Okey, kalimah pertama bunyi dia apa? Kalimah kedua bunyi dia apa? Ismi. Boleh? Yang ke seterusnya? Allahi. Allahi. Seterusnya? Ar-Rahmani. Yang keberapa dah ni? Kira. 1, 2, 3. Seterusnya? Ar-Rahimi. 5. Jadi ada berapa sebenarnya? Siapa betul? Ustaz kan tu? 5 Jadi sebenarnya Bismillah ada 5 kalimah, bukan 4. Baik.
Okey, kita dah jumpa tak kalimah B ni? Dah jumpa belum? Kat mana kita jumpa B ni? A'udzu bi. Okey. Jadi kita dah jumpa kali kedua B ni. Okey. Jadi B di sini kita nak sebut apa makna dia? Yang antum tahu ni apa? Kita terjemah aku. Sekali lagi. Aku berlindung kepada. Baik. Sekarang ni B yang kedua. B yang kedua. B ni kita nak terjemah apa? B ni makna dia kita kata panggil dengan. Boleh ingat? Ingat? B yang ni sama tak makna dengan B ni? Dah tak sama Walaupun bunyi dia bahasa Arab bunyi dia B juga. Tapi makna bahasa Melayu kita terjemah lain. B ni makna dia apa tadi? Ama? Kepada. Kamarul? Kepada. Mustafa? Azif? Kepada Okey, B ni makna dia apa? Dengan. Boleh ingat? Dengan. Dua B kita jumpa dah. Satu kepada, satu dengan Apa makna B ni? Dengan. Okey? Dengan. Baik. Dengan. Ismi. Ismi ni semua dah tahu kau. Ramai dah belajar. Ustaz tanya. Mas muka. Ismi. Kamarul kan? Ismi. Apa makna ismi? Nama. Nama. Okey. Jadi kita terjemah dengan nama. Okey. Sekali lagi. Dengan nama. Okey. Allahi. Apa makna Allahi? Tak payah terjemah dah. Makna yang sama. Allahi maknanya Allah. Okey. Cuma kena tambah sikit. Tambah sikit. Macam yang kat sini tambah apa? Syaitan. Ada yang yang direjam. Ni direjam. Di sini pun tambah apa ni? Tambah bagi kat sini. Ikut saja ustaz tambah bagi. Nanti kemudian baru nanti kita akan tahu kenapa ustaz tambah bagi. Tak payah tahu dulu, nanti banyak sangat nak ingat. Okey. Cuba terjemah. Sama-sama sama-sama. Okey. Dengan nama tambah bagi Allah. Ni biji ni bagi Boleh ingat? Sekali lagi. Dengan nama Okey, sekali lagi. Macam itulah terjemahan dia setakat ni. Dengan nama bagi Allah. Okey. Ar-Rahman ni. Apa makna Ar-Rahman? Ikut Ar-Rahman ada banyak makna yang lain kalau kita tengok terjemahan. Tapi kita kat sini kita standard kan. Kita pakai yang paling disetujui lah. Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman maksudnya Maha Pemurah. Ramai yang ada pakai Maha Pengasih lah. Betul? Tapi kita kat sini ingat. Apa Ar-Rahman? Ya, sekali lagi. Maha Pemurah. Okey. Ada nak tambah kat sini? Apa nak tambah? Yang. Yang. Tengok bila tambah yang macam mana dia mesti ada. Bila nak tambah yang ni kenapa ada yang? Sebab dia ada alif lam. Yang ni pun ada alif lam. Yang ni baca baris bawah, yang ni pun baca baris bawah. Jadi bila depan sama, tengah-tengah ada apa? Yang. Macam tu je cara. Tengok yang ni. Sama tak? Ini ada yang, kenapa yang? Ada alif lam tak? Ada alif lam tak? Baris apa? Baris apa? Jadi ada? Faham? Senang je kan? Itu je. Jangan faham, jangan tahu dulu istilah lagi. Ustaz nak ajar teknik je. Boleh? Okey, sekali lagi. Sekarang ni dah nampak dah. Kenapa awak tambah yang ni? Ada dua kalimah isim ni. Nanti tak apa, kita belajar kalimah kemudian. Ada dua kalimah. Depan dia ada alif. Baris akhir dia baca sah. Jadi tengok kepala, tengok ujung, tengok pangkal. Kalau sama, tambah apa kat tengah? Yang. Ini pun sama. Ada alif lam? Baris sama? Ada apa? Boleh? Itu saja. Bagi nanti kita tengok. Macam mana cara nak tahu. Nak letak bagi bila. Okey? Cuba terjemah. Dengan nama bagi Allah. Maha apa tadi? Pemurah. Okey. Pemurah. Sekali lagi. Dengan yang Maha Pemurah. Okey. Bila ada yang ni macam ni, tiba-tiba ada yang sama juga diikut, kita ulang je yang tulis sekali. Ni apa ni? Ada alif lam tak? Ada. Baris bawah tak? Jadi letak apa ni? Sama jugalah. Yang juga. Okey. Yang juga.
Jadi di sini dia rujuk pada yang dua-dua yang ni rujuk pada Allah ya. Allah. Allah ni apa? Allah ni Maha Pemurah. Dan yang kedua Allah ni Maha Ar-Rahim apa nak terjemah? Ar-Rahim kita terjemah di sini Maha Penyayang. Maha Penyayang. Sekali lagi apa makna Ar-Rahim? Maha Penyayang. Boleh ingat? Okey. Sekali lagi. Terjemah sampai habis Yang Maha Penyayang. Ramai dah tahu dah nak terjemah Fatihah ni. Bismillah ni kan kita membaca hari-hari. Cuma kita nak menyusun terjemahan tu dengan lebih tepat lagi. Okey? Makna-makna dia, standardkan dia. Okey, sekali lagi. Bila Ustaz tulis sini, ini bukan makna dia. Faham? Ini makna dia hasil daripada kombinasi dua kalimah ni baru muncul yang. Kalau Rahman saja maksudnya Maha Pemurah. Okey? Baik. Cuba kita terjemah daripada A'udzubillah. Boleh? Kuat-kuat sama-sama. Okey. Sekejap sama-sama semua kuat-kuat Okey. Baik, ahsan tu. Teruskan. Senang ke susah? Senang. Kenapa senang? Sebab Allah yang kata Quran ni senang. Dalam ada surah lain. Surah 54 Allah kata walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Siapa yang betul-betul nak belajar Quran, Allah bagi dia senang. Dan benar-benar kami sentiasa mudahkan Quran untuk jadi peringatan manusia ni. Tapi masalahnya siapa yang sungguh-sungguh nak belajar dia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh nak belajar, Allah yang akan bagi jadi mudah. InsyaAllah. Jadi senang kan? Okey, yang ke seterusnya kita terus pergi ke sini. Okey. Cuba baca ayat ni dulu sama-sama. Sekali lagi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Macam biasalah pertanyaan. Apa kita nak kena buat dulu sebelum nak terjemah? Penggal kena potong ayat tu. Okey. Agak-agak sekali lagi ni. Ada berapa kalimah dalam ayat ni? Tadi ni ustaz dah menang lah. Sekarang ni pula. Ni ada berapa kalimah? Cuba Amar, ada berapa kalimah? Ikut je, tak apa, salah pun tak apa. 4 lagi. Kamarul? 4 Mustafa? 4 juga. Aziz? 4 5. Ini dia ikut kakak ke? 5. Okey, bagus. 4. Betul 5? Asanta. Jadi agak-agak berapa kita kira betul-betul Pertama kalimah apa? Nombor 1. Sebut. Apa? Alhamdulillah. Betul, masya-Allah. Okey, 1 alhamdulillah. Yang kedua? Allah. Mana ada Allah ni? Cuba sebut betul-betul. Kan dah bunyi lain sikit tu. Maksudnya apa ni sebenarnya? Jadi dia ada kalimah lain dalam ni. Kalimah apa? Li ni li. Li ni satu kalimah lain nampak? Jadi ada 5 juga. Okey, 5. Li. Jadi di sini sebenarnya dia macam mana? Sebab tu ni bahasa Arab ni dia tak sama macam bahasa Melayu. Bahasa kita susunan dia huruf-huruf satu. Bahasa Arab bila dia susunan ada setengah huruf, bila dia susun akan menghilangkan huruf yang lain. Faham? Contohnya macam ni. Huruf apa ada? Sebenarnya ada huruf li. Li. Tambah dengan Allah. Allahi. Jadi huruf ini bila digabungkan dia menghilangkan huruf lain. Dia hilangkan huruf alif ni. Ternampak dah. Kan? Lam yang ni pun dia tak ada sekali. Lam ni terus. Jadi lillah. Jadi di sebenarnya ada 2 huruf. Inilah bahasa Arab. Jadi antum kena tahu penggal kalimah tu. Jadi sebenarnya ada berapa kalimah? 2 kalimah di sini li campur dengan Allah. Li dengan Allah menjadi lillah saja. Li sama dengan Allah, jadi
dia masukkan li ni ke dalam, sambung. Jadi lillah, hilang alif lam. Okey? Baik. Jadi seterusnya ni sebut apa? Tetap sebut apa ni? Allahi lah. Sebut apa? Allahi. Jadi pertama tadi sebut kalimah pertama alhamdulillah. Kalimah kedua li. Kalimah kedua li. Kalimah ketiga Allahi. Boleh? Azif, okey? Boleh lah. Ini 3. Yang keempat Mustafa, yang keempat sebut Rob. Sebut apa? Rob. Sebut penuh. Robbi. Robbi ke Robbil? Robbi. Robbi je lah. Yang kelima Tamarul Al-Alami. Sebut penuh. Kita bila ingat tadi kita nak belajar menyebut dengan penuh macam ni tadi kan. Bismi bila dipenggal kan, bi bunyi satu-satu. Ni bunyi apa dah? Ismi. Dah tak bunyi macam ni lagi dah. Tak boleh bunyi ismi je, tak boleh. Ismi yang asal dia ni. Ini belajar macam tu. Jadi nanti awak boleh keluarkan balik kalimah ni kepada apa bentuk asal kalimah ni. Apa bentuk asal dia? Satu-satu. Kita kena mahir macam tu. Okey? Sekali lagi, okey. Alhamdulillah Allahi Rabbi al-alamina. Okey. Sekarang kita nak terjemahkan. Biasanya terjemah alhamdulillah terjemah macam mana? Apa makna alhamdulillah? Segala lagi? Puji lagi? Bagi. Okey, kita alhamdulillah ni ambil sikit, ni ambil banyak-banyak sikit. Alhamdulillah ni kalimah yang agung, yang besar. Alhamdulillah tamlaul mizan. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim sebut maksud ia ni dia seberat timbangan. Sebab apa? Kalimah dia cukup besar. Dia bukan puji. Dia bukan puji-puji biasa. Kalau kita kata segala puji al-madhu. Tapi awak tak pakai al-madhu, awak pakai alhamdu. Alhamdu ni maksudnya dia ada dua benda. Ingat saya tak tulis, tak bagi ingat. Okey, cuba ikut Ustaz. Alhamdulillah segala pujian kesyukuran. 2. Segala pujian kesyukuran. Ingat, lepas ni awak boleh terjemah alhamdulillah, ingat ada dua benda. Segala pujian kesyukuran. Boleh? Okey. Sekali lagi, alhamdulillah segala pujian kesyukuran itu. Nanti kita tadabbur, kenapa Ustaz terjemah macam ni? Sekali lagi, alhamdulillah segala pujian kesyukuran itu. Boleh? Itu, tambah itu tu. Ada 4 makna dalam satu kalimah ni, ada 4 perkataan. Sekali lagi terjemahkan, alhamdulillah segala pujian kesyukuran itu. Boleh? Okey. Sekali lagi. Ustaz sebutkan terus. Alhamdulillah terjemahkan. Dia kadang-kadang nanti dia hilang, lupa. Ustaz tahu. Dia memang kan sebab dia tak biasa. Sekali lagi, alhamdulillah. Ingat betul-betul. Segala ada berapa kalimah? Perkataan? 4. Segala pujian kesyukuran itu. Okey? Ini dapat ni sebab apa? Ni adalah tafsiran kepada ayat ni. Jadi dijadikan dalam kalimah kita supaya kita baca tu kita faham apa dia punya maksud sebenar, Jadi segala pujian kesyukuran itu. Ingat, alhamdulillah. Jadi mana-mana jumpa alhamdulillah tu awak sebut tu, semua ini makna dia segala pujian kesyukuran. Di dalam tu ada syukur. Okey. Baik, segala pujian kesyukuran itu li. Mana li? Li betul lah tadi. Li apa makna? Bagi. Bagi bagi boleh, milik pun boleh. Bagi boleh, milik boleh. Tapi kita pakai bagilah senang. Bagi. Sekali lagi. Segala pujian kesyukuran itu bagi. Ni apa? Allah. Samalah. Sekali lagi. Terjemahkan. Kuat-kuat. Lagi sekali.
Macam tu. Okey, kita nak tambah sikit ni. Jadi dekat sini antum tambah panjang sikit ni. Tapi ustaz nak ingat, nak masukkan terus, senang. Adalah wajib. Okey. Di sini adalah wajib ni tambahan di sini Okey, cuba terjemahkan. Inilah makna alhamdulillah sebenar. Sekali lagi. Boleh? Ingat apa tambahan ni? Adalah wajib. Adalah wajib bagi Allah. Okey, Rabbi. Rabbi maknanya apa? Rabbi, apa makna Rabbi? Oh, lupa. Akak dah pernah dulu. Asal ni alumni. Boleh. Dia boleh masuk lah. Baik. Okey, Rabbi, mana Rabbi? Okey, Rabbi makna dia Tuhan kan? Tuhan. Dalam Quran ada kalimah, banyak kalimah kita terjemah Tuhan je. Okey? Di sini kita tak nak terjemah Tuhan ni panjang sikit, boleh Antum senang ingat, antum lagi cepat ni, otak semua cerdas ni. Jadi kita ingat banyak mana sikit. Okey, apa makna Rabbi? Rabbi maksudnya ada dua. Yang mencipta dan mengurus. Boleh? Yang mencipta dan mengurus. Sekali lagi. Apa makna Rabbi? Ustaz tulis dululah. Makna dia panjang sikit, nak ingat ni. Yang mencipta dan memerintah. Boleh kita pakai kali ni, kita pakai mengurus. Mengurus panjang sikit. Inilah makna Rabb. Dalil dia sebenarnya ada dalam surah 7 ayat 54. Tak apa. Kalau nak ambil take note lah, boleh ambil. Apa makna Rabb? Okey. Nampak kalimah ni, terjemahan ni panjang, alhamdulillah ni. Panjang, jadi panjang. Okey. Sekarang ni kita latih terjemah sini sampai sini banyak-banyak kali dulu. Cuba sama-sama kuat-kuat bagi ingat tu. Sekali lagi. Pendek je. Makna dia ni. Ni makna dia sebenarnya. Okey. Sekali lagi. Ingat, bila sebut Rabb, awak nampak dalam dia, apa makna Rabb? Allah cipta dan urus, itulah makna Rabb. Dan lebih luas lagi makna dia yang lain lagi. Okey, bukan Tuhan je. Nanti kita kata ilah pun Tuhan, Rabb pun Tuhan, semua dalam Quran banyak Tuhan je. Sedangkan kalimah dia berbeza-beza. Jadi sebab tu inilah gunanya belajar terjemahan. Terjemahan ni bukan sekadar kita nak faham makna supaya senang dapat faham tafsiran ayat-ayat tu Okey. Ingat ni makna ni? Boleh ingat? Ustaz nak padam ni. Apa makna Ar-Rabbi? Ustaz nak padam Tak apalah, ini kita tak padam. Nanti boleh ambil gambar. Okey. Sekarang ni yang terakhir, Al-Alamina. Okey, Al-Alamina hari ni kita nak masuk kaedah 2. Buka buku kaedah. Okey, jadi ini kaedah 1. Saya tulis K1, kaedah 1. Yang ini K2, Buka buku pedoman. Kaedah 2 muka surat berapa? Tak silap Ustaz, muka surat 22. Betul tak? 22. Betul Muka surat 22. Jumpa? Okey, sekarang ni macam biasa kita punya bila kita jumpa kaedah, kita kena sebut dulu kuat-kuat. Ustaz tanya dulu. Kaedah 2. Apa kaedah 2? Sebutkan.
Sekali lagi, kaedah 2. Al-alamina. Ulang lagi sekali, kaedah 2. Al-alamina. Kena ingat Al-alamin, kaedah 2. Apakah tandanya? Tandanya bacakan kat situ. Ya nun. Lagi? Berbaris fathah. Lagi? Di akhir kalimah. Itu je. Ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Itulah kaedah 2. Kenapa? Ni je tanda dia. Dia ada ya nun di akhir ni. Huruf ya, huruf nun. Dan nun ni mesti baris fathah. Dan dia duduk kat depan ke kat belakang? Di awal ke di akhir? Di akhir kalimah. Ini kalimah. Ni semua adalah kalimah. Jadi kalimah ni dia ada awal kalimah, akhir kalimah. Okey? Jadi di sini kalimah ni, di akhir kalimah dia ada huruf apa? Ni huruf apa? Ni huruf apa? Nun. Nun ni baris apa? Fathah. Ini adalah tanda. Bila jumpa je kalimah yang ada ya, ada nun, baris fathah, ini adalah kaedah berapa? 2. Makna kaedah 2 apa? Makna dia kita boleh pilih tiga makna. Pertama, sekalian. Sebut sekalian. Kedua, para. Ketiga, orang-orang yang. Sebut sekali. Kaedah 2, ikut Ustaz. Kaedah 2. Al-alamina. Ya nun. Berbaris fathah. Di akhir kalimah. Maknanya sekalian. Ataupun para. Ataupun orang-orang yang. Itu makna dia. 3. Bukan kena semua sekali. Pilih salah satu. Okey, pilih salah satu. Cuba tengok contoh. Contohnya yang warna kuning yang pertama. Apa ayat kalimah dia? Sebutkan, Amar. Apa yang pertama? An-nabiyina. An-nabiyina. Okey. Dah tahu makna dah apa? An-nabiyina dah tahu dah. Makna dia apa? Nabi lah. Makna asal dia? Nabi lah. Tapi kalimah Nabi bila ada apa tanda kat situ? Ada ya nun tak? Di akhir. Ada. Jadi dia bukan sebut Nabi je. Dia sebut apa? Para Nabi. Macam tu. Okey. An-Nabi. Nabi contoh. Jadi ni asal dia An-Nabiyun. An-Nabi. Tapi bila dia ada tambah apa? An-Nabi Yina kan? Jadi dia bukan, ini cuba terjemah. An-Nabi mana dia apa? Nabi. Nabi itu seorang. Tapi bila ada ya nun, jadi apa? Para Nabi. Boleh tak kita kata sekalian Nabi? Kurang tepat sikit lah. Para Nabi lagi betul. Boleh tak kata orang-orang yang Nabi? Boleh? Tak boleh. Jadi yang mana yang sesuai antara 3? Para Nabi. Itulah sebab tu dia ada 3. Bahasa Melayu dia ada 3. Faham kenapa ada 3? Boleh pilih salah satu. Okey, yang seterusnya Mustafa Kamarul. Sebelah dia. Apa dia? Al-Mur. Jadi asal dia Al-Mur Salun, Al-Mursalin. Mursalin tambah dengan apa? Ya nun berbaris fathah. Jadi bunyi dia Al-Mur Salina. Okey. Jadi kalau kita kata Al-Mursalin, seorang rasul. Rasul itu. Al-Mursalina apa? Pilih bila ada ya nun boleh letak kalimah depan dia apa? Nak terma apa? Al-Mursalina. Para rasul. Lagi sekalian rasul kuranglah tepat. Sekalian orang-orang yang rasul boleh? Kurang tepat okey. Boleh kalau nak terma orang-orang yang, tapi kita kena buka makna mursalin ni, bukan lagi guna bahasa Arab. Ni apa makna asal? Makna asal dia utusan. Jadi kita kata orang-orang yang diutus. Boleh. Kalau nak guna orang-orang yang, makna dia kena lebih luas. Makna dia bukan guna ni. Macam ni pun boleh nak guna orang-orang yang, boleh. Orang-orang yang membawa berita. Tapi tak apa. Sekarang ni kita guna para Nabi. Yang ni para Rasul. Tu lebih mudah. Okey. Seterusnya
Mustafa, cuba terjemahkan terus. Cuba di bawah An-Nabiyina tu, apa dia? Sebutkan kalimah. Al-Muslimina. Terjemahkan. Apa dia Al-Muslimina? Muslim tu apa? Ha? Okey, sekarang ni dia mesti ada makna apa dulu? Boleh pilih 3. Mustafa nak pilih mana? Para ke sekalian ke orang-orang yang? Para. Jadi tambah campur dengan muslim, jadi para apa? Para muslim. Ataupun orang-orang yang boleh tak? Orang-orang yang muslim boleh tak? Boleh. Orang-orang yang muslim. Boleh ya? Faham? Jadi yang wajib ada terjemahan apa dia? Tak. Bila ada ya nun di akhir kalimah ni, wajib ada terjemahan apa? Yang ni wajib ada. Antara 3 ni wajib ada dulu. Awak letakkan dulu. Tak tahu makna tak apa lagi. Yang penting awak dah letak dah. Ada apa? Sekalian ataupun para ataupun orang yang. Lepas tu Ustaz buat dot kan. Ni adalah makna dia. Makna dia kalau Rasul, jadi tambah Rasul kat sini. Al-Muslimina. Jadi Muslim dah dekat sini. Awak pilih mana satu nak pakai? Para Muslim. Orang-orang yang Muslim. Macam tu je. Jadi ingat makna yang wajib ada apa? Sekalian para orang-orang yang. Kenapa ada sekalian para orang yang? Sebab dah nampak ada simbol apa ni? Ya. Nun baris fathah di mana? Di akhir kalimah. Jadi sekarang ni tak tahu dia punya makna ni tak apa. Yang penting dia punya kaedah tu sampai. Dia punya kalimah wajib ada tu ada. Faham? Makna nanti datang kemudian. Tapi dan kebanyakan makna dah ada daripada kita pun. Kita dah tahu. Okey, cuba Hazif. Seterusnya. Al-Mu'minina. Boleh terjemah tak? Cuba terjemahkan Al-Mu'minina. Para mukmin ataupun orang-orang yang cuba. Orang-orang yang beriman. Boleh orang-orang yang beriman ataupun orang-orang mukmin. Boleh ya? Sekalian mukmin pun boleh juga. Sekalian mukmin tapi lebih tepat orang-orang yang atau para lah, para mukmin. Okey. Cuba seterusnya Husin di bawah As-salihina. Cuba terjemahkan. Dia mesti ada ni dulu. Letak ni dulu. Mana satu nak pilih? Husin nak pilih yang mana? Yang ni ke yang ni ke yang ni? Orang-orang yang soleh. Betul lah tu. Orang-orang yang soleh. Pakai perkataan soleh tu je. Okey, seterusnya dia nak try ya. Amah di bawah lagi. Apa lagi? Apa di bawah dia? Soleh tu di sebelah dia Asyakirina. Asyakirina. Apa makna asyakirina? Siapa nak terjemah? Dah nampak tak? Orang-orang yang Masya-Allah. Macam itulah. Orang yang macam yang penting antum dah tahu nak letak kan benda ni. Ini yang Ustaz nak ajar. Makna tak apa, makna nanti kat kamu ada. Makna kalau tak tahu makna kita tak salah pun sebab kita bukan orang Arab. Kita tak guna bukan makna tu pun. Tapi yang salah adalah bila macam ni. Jadi kalau kita ada kamus banyak mana pun, kita tahu banyak perkataan pun, tapi kita tahu makna saja, tapi kaedah terjemah kita tak tahu, tetap tak boleh nak terjemah. Tak boleh. Dia tak tahu. Sebab dia ada elemen bahasa dalam ni. Banyak ke, satu ke, rujuk pada siapa ke, itu penting. Makna datang kemudian dan kita nak bagi kita boleh terjemah Quran tu. Yang Quran makna dah ada banyak terjemahan pun. Cuma terjemahan dia dah mafhum kan. Kita tak tahu mana satu nak susun balik sebenarnya terjemahan dia. Sebab tu kita belajar terjemahan ni. Okey. Baik, seterusnya Kamarul. Okey, boleh terjemah laju dah ni. Kamarul. Dah tahu. Macam mana nak terjemah? Orang-orang yang bersabar. Ahsanta. Barakallah. Amar, ahsanta. Bagus. Seterusnya Mustafa.
Musyrikina. Apa? Al-musyrikina. Orang-orang yang musyrik. Musyrik lah. Orang-orang yang melakukan syirik. Boleh juga tambah sikit. Orang-orang yang musyrik pun dah betul. Masya-Allah. Seterusnya Azif. Al-khasirina. Apa tu? Okey, khasir ni maknanya rugi. Saya bagi makna je. Sekarang ni kita terjemahkan al-khasirina. Apa? Ni yang mesti ada. Orang-orang yang rugi. Macam tu je. Awak letak di depan. Makna belakang. Ingat? Orang-orang yang rugi. Husin? Terjemahkan. Ahsanta. Orang-orang yang zalim. Amma, seterusnya? Alfa Siqina. Apa tu? Pakai je kalimah Arab tu sendiri. Orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Senang je. Kamarul, ada lagi tak? Apa dia? Orang-orang yang munafik. Mustafa? Habis? Jadi itu. Okey. Jadi macam tu. Ini kaedah berapa? Kaedah 2. Okey, sekarang dalam kalimah al-alamina ni nak terjemah apa ni? Okey, alam ni maknanya alam lah. Alam lah. Mana yang sesuai? Jadi kita nak letak sini alam. Mana? Orang-orang yang alam boleh? Mana? Sekalian alam. Macam tu. Pakai sekalian. Sekalian alam. Okey, sekarang ni terjemahkan. Ikut ustaz dulu, mesti dah lupa ni kan. Okey. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan mengurus. Okey. Tambah lagi kat sini. Banyak ada bagi, ini pun ada. Nanti ni kemudian. Yang Ustaz ajar dah, nanti bagi kemudian kita belajar. Macam mana nak letak bagi? Bagi sekalian alam. Ni panjang sikit kan? Sekali lagi. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan mengurus bagi sekalian alam. Kita kena ulang sampai kita rasa ringan je nak sebut. Bagi dia tak terlupa-lupa lagi. Okey, sekali lagi. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan mengurus bagi sekalian alam. Boleh? Nanti nak tanya seorang-seorang ni. Dah bersedia tak? Kita ulang daripada mula. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Kenapa tambah yang? Pertama nak tengok apa dulu? Ada berapa kalimah ni? Bila ada 2 kalimah, dia punya depan dia sah. Ada alif bilang, ada alif. Akhir dia sama baris apa? Baris bawah baca sama. Ada tambah apa? Yang. Okey. Sekali lagi. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Okey. Ni sampai sini okey. Seterusnya ini panjang sikit ya. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan mengurus bagi sekalian alam. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan mengurus
Bagi sekalian alam. Dah sedia? Saya tanya seorang-seorang. Siapa nak dulu? Cuba dulu. Cameron. Okey, cuba. Salah pun tak apa. Cuba kita nak try nak ingat jangan tengok buku, jangan tengok depan je semua. Okey. Kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Ahsan dah. Seterusnya. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Baik, barakallahu fiik. Teruskan. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan mengurus bagi sekalian alam. Baik. Ahsan dah. Boleh lah. Lepas ni try test Ustaz padam semua yang Ustaz tulis ni. Ni nampak lagi ni ada jawapan dia sikit-sikit kan. Hint dia. Lepas ni kita cuba padam dan kita terjemahkan. Kemudian lah. Cuba. Hazif dia. Okey. Cuba. Kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Ahsan dah. Teruskan. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Baik, barang. Terusnya. Segala kesyukuran Tertinggal. segala Pujian. kesyukuran Itu. adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan mengurus bagi sekalian alam. Baik. Husin. Cuba. Aku berlindung kepada Allah dan sesuatu yang direjam. Baik. Teruskan. Ahsan dah. Nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Masya-Allah. Teruskan. Ada 4. Segala pujian Lagi? Tuhan itu Ya. adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan mengurus sekalian Ni. bagi sekalian alam. Bagi sekalian alam. Ingat dulu ingat dulu insya-Allah. Amar. Boleh? Cuba Amar. Tak boleh Ustaz bagi jawapan. Aku berlindung kepada Allah InsyaAllah. daripada syaitan yang direjam. Masya-Allah. Ahsan dah. Teruskan. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Baik. Barakallah. Teruskan. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan mengurus bagi sekalian alam. Ahsan dah. Alhamdulillah. Okey, Mustafa. Baik, teruskan. B. Maha Pemurah. Maha Penyayang. Maha Penyayang. Okey. Maksudnya segala pujian syukuran itu Allah cipta dan mengurus bagi sekalian alam. Tak apa, nanti ulang-ulang dengan abang-abang. Awak nanti nak bagi ingat, test cek orang. Sama-sama ingat, terjemah. 3 ayat ni cukup lah hari ni. Buat terjemah. Lepas dah baca hafazan tu, cuba test 3 ayat. Terjemah masing-masing. InsyaAllah boleh cepat dapat. Tu kaedah paling bagus adalah kita cuba kongsi dengan orang lain. Cuba cek orang cek kita. Baik, dalam buku, buka buku tu, muka surat yang awal-awal. Buka surah Fatihah dalam buku tu. Tak, buku pedoman dulu. Pedoman. Buka muka surat awal sekali. Ada surah Fatihah. Muka surat berapa Bukan. 9 muka surat pelajaran 1. Jumpa jadi tak? Pelajaran 1. Okey, kita sekarang sedang berada di pelajaran 1. Jadi di situ bolehlah potong ayat tu berdasarkan apa yang ustaz dah bagi tahu. Ni. Kan pakai pensel. Jangan conteng makna kat situ, makna ada kat belakang sebenarnya.
Kadang-kadang dia tulis makna, ustaz tak nak tulis makna depan. Kan, nanti tulis Rob ni kat sini, tulis bawah ni yang mencipta, tak nak. Ini untuk kita buka, cuba terjemahkan. Tak payah ada makna, cuba antum terjemahkan bahasa ayat tu. Kalau tak ingat makna, baru selak belakang. Tak ingat sangat makna, baru selak belakang. Belakang ni ada jawapan dah. Jangan tulis makna kat sini. Ini jangan usik apa-apa. Ini cuma untuk penggal ayat saja. Penggal kalimah saja. Boleh ya? Okey. Jadi dah penggal dah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Li Allahi Rabbi Alamin. Jadi cuba terjemahkan berdasarkan yang ada telah dipotong tu satu-satu kalimah. Okey. Jadi jawapan dia kalau tak ingat ada belakang. Yang ustaz tulis ni sebenarnya ada di belakang. Okey. Semua ada kat sini. Bagi Allah. Okey, segala pujian kesyukuran itu. Oh, dalam ni yang mencipta dan memerintah, sama jugalah. Ataupun yang mencipta dan mengurus. Okey. Okey. Jadi sekarang ni kita buat latihan. Buka buku latihan warna hijau. Okey, cuba tengok yang kaedah 1 dulu. Dah buat dah kan? Okey, dah buat nombor 1 jawapan dia apa? Apa sebut kalimah pertama? Asma'u. Apa makna asma'u? Siapa ada salah? Semua betul? Right lah sendiri. Okey, betul. Asma'u. Yang seterusnya. Kedua? Aku lu. Apa makna aku lu? Aku berkata. Ada betul? Ada yang salah? Tak ada. Kalau salah tu janganlah ni. Betulkan je tepi dia. Aku berkata semua sebut aku berkata Okey. Seterusnya yang ketiga. A'lamu. Apa makna a'lamu? Aku mengetahui. Ahsan. Aku mengetahui. Seterusnya? A'budu. Mana dia? Aku. Okey, yang ni tulis kat situ. Aku mengabdikan diri. Tak payah pakai aku menyembah. A'budu, tulis aku mengabdikan diri. A'budu. Aku apa? Panjang sikit Biar pakai panjang-panjang ni. Dia manfaat dia besar. Mengabdikan diri. Ni makna dia. Aku mengabdikan diri. Tulis kat situ. Banyak yang pakai menyembah terjemahan ni. Bukanlah salah, tapi kita nak bagi makna dia lebih ni lagi Lebih nampak lagi. Sekali lagi, apa makna a'budu? Aku mengabdikan diri. Okey. Nanti kita akan jumpa a'budu ni dalam ayat yang seterusnya. Iyyaka na'budu tu. Okey, seterusnya lepas a'budu, dah tulis dah aku mengabdikan diri. Okey, seterusnya akhluku. Apa akhluku? Semua tulis aku menjadikan. Kurang tepat. Aku mencipta. Aku mencipta. Aku menciptakan boleh. Aku mencipta. Akhluku kan, bukan ajalu kan? Akhluku aku menciptakan. Bukan menjadikan, menciptakan. Banyak juga kadang-kadang pakai terjemahan dia. Apa makna khalaqah? Cipta. Akhluku aku menciptakan. Okey, tulis salin. Dapat? Ada yang tak dapat? Boleh Husin? Dapat? Akhluku aku mencipta, menciptakan. Tambahkan pun tak apa, boleh. Seterusnya lepas akhluku apa? Anfukhu. Apa anfukhu? Minum? Tiup. Ya, betul. Aku meniup.
Aku meniup. Anfukhu meniup. Aku meniup. Ahsantum. Okey, bagus. Semua betul. Buka Quran tak ayat tu? Bagus. Macam itulah. Praktis macam tu. Bagus. Biasa buka. Seterusnya apa amliku? Aku boleh. Aku menguasai. Boleh. Aku menguasai untuk perkara besar. Bila sebut raja, dia amliku hadzal balad. Aku menguasai negeri ni. Tapi kalau amliku hadzal qalam, aku menguasai, bukan menguasai lah, aku memiliki pen ni. Boleh juga makna ni. Kalau makna kecil, milik. Aku memiliki pun boleh. Dua makna. Amliku, aku memiliki, ataupun aku menguasai. Boleh? Okey. Boleh tambahlah. Atau menguasai atau memiliki. Lebih banyak makna. Sekali lagi, yang mana amliku tadi? Aku menguasai ataupun aku memiliki. Milik tu makna pakai malik tu juga, makna perkataan Arab tu juga. Seterusnya akhafu. Akhafu maknanya aku takut. Aku takut. Boleh juga aku bimbang. Aku risau pun boleh. Dalam Quran ada banyak takut ni. Perkataan takut. Akhafu, khasya pun takut juga. Banyak perkataan takut. Tapi tak apa, tu kemudian. Ni aku takut ataupun aku risau pun boleh. Aku bimbang. Okey. Lagi seterusnya as'alu. Ni apa? Aku meminta, aku bertanya. Boleh. Aku meminta atau aku bertanya. Boleh. Kalau bahasa Melayu kita pakai soalan tu daripada perkataan tu lah. Aku menyoal. Mustafa dapat ya? Dapat? Apa tadi as'alu? Aku meminta ataupun aku bertanya. Okey. Seterusnya a'malu. Aku mengerjakan. Tulis aku mengerjakan. Biasa kita terjemah aku beramal lah. Aku mengerjakan. Aku mengerjakan. Dapat? Amal dapat ya? Apa dia amalu tadi? Aku mengerjakan. Okey, boleh semua. Okey, aku mengerjakan. Alhamdulillah. Okey, habis. Okey, buka muka surat sebelah. Okey, jadi ini latihan seterusnya. Antu kena buat. Okey. Tengok contoh yang pertama disebut apa tu? Al-alamina sekalian alam. Jadi buka sama juga. Minggu depan kita cek yang ni. Boleh? Pukul apa jam? Habis dah Syukur dah. Okey, jadi insya-Allah pada minggu akan datang bersedia untuk ayat seterusnya. Boleh? Masuk bersedia ayat seterusnya. Apa dia? Ayat ni dah selesai. Bersedia untuk ayat seterusnya maknanya kita dah boleh buka buku baru untuk masuk ayat baru. Kalau yang ni tak selesai, antum nak masuk ayat baru nanti jadi berat. Sekarang ni seminggu ni apa? Praktis 3 ayat ni apa yang ustaz dah ajar tadi ni. Makna dia panjang-panjang kan? Sebenarnya dia jadi ringan makna dia. Kenapa makna dia panjang walaupun dia pendek bahasa Arab? Itulah sifat bahasa Arab. Bahasa Arab ni disebut jawami'ul kalim. Kalimah yang jawami, kalimah yang meliputi banyak makna tapi dia jami, dikumpulkan sekali. Hebat makna ni. Sebab tu bahasa dia tinggi, besar. Bahasa kita nak fahamkan makna kalimah ni satu je, dia kena pakai makna yang banyak untuk kita. Bahasa Melayu kena guna makna banyak baru boleh capai maksud satu kalimah Arab. Rugi kalau tak belajar bahasa Arab. Sebab tu dia nak kemahiran aras tinggi. Ni lali sebenarnya bahasa Arab lah. Kemahiran berfikir aras tinggi sebenarnya ni. Belajar bahasa Arab itu untuk belajar apa? Untuk belajar Quran. InsyaAllah. Boleh? Okey, ada soalan ke? Tak ada soalan Baik. Alhamdulillah, jadi kita telah selesai. Jadi jangan lupa pertama buat praktis ayat ni, terjemahan tadi, ya. Kemudian buat latihan tu. Buka Quran berdasarkan nombor-nombor tu. Dah nampak dah macam mana cara nak buka Quran berdasarkan nombor kan? Alhamdulillah. Nanti senang bila antum dah biasa praktis buka ni nombor surah 2 ayat 20, buka surah Al-Baqarah ayat, antum dah hafal dah nombor-nombor Quran tu.
Senang Ustaz nak tadabbur, Ustaz suruh buka surah 7. Surah 7 surah apa? Dah tahu, surah Al-A'raf. Senang nak cari dah. Dia biasa dengan Quran. Jadi pertama kena praktis dulu. Boleh? Rajin-rajinkan. Seronok buat benda ni sebenarnya. Seronok tak? Seronok tak? Terjemah ni. InsyaAllah. Okey. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Aku qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.